Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, saya percaya ramai yang masih ingat berkaitan kes Altantuya Saribu. Dan yang paling mengejutkan hari ini, melalui buku yang ditulis oleh Tommy, dia mendedahkan keterlibatan Najib Razak di dalam pembunuhan Altantuya. Jadi guys, mari kita review semula apakah yang berlaku sebelum kita meneruskan berita hari ini. Mari kita mulakan kronologi kes bunuh Altantuya Saribu yang bermula pada tahun 2006. 26 Oktober, Azilah Hadri dari Bukit Aman ditangkap berhubung kehilangan Altantuya. Dan pada 6 November, Sirul Azhar Umar juga turut ditangkap. 7 November, Abdul Razak Baginda ditahan bagi membantu siasatan. Dan 15 November, Azilah dan Sirul dituduh membunuh Altantuya dan didakwa mereka membunuh di satu lokasi di Mukim Bukit Raja Selangor. 16 November, Razak didakwa karena bersubhat dengan Azilah dan Sirul boleh dakwa melakukan kesalahan itu. Pada pagi 18 Oktober di tingkat 10 bangunan getah asli. Dan 2007, 4 Jun, keluarga Altantuya memfailkan saman arem 100 juta. 19 Jun, perbicaraan Abdul Razak Baginda dan 2 anggota polis berkenaan atas pembunuhan Altantuya. Sambung 2008, 31 Oktober, Mahkamah Tinggi bebaskan Razak tanpa memerintah membela diri selepas memutuskan bahawa pendakwaan gagal. 2009, 15 Januari, Azilah dan Sirul memulakan pembelaan diri. Azilah memberi kenyataan bersumpah dari kandang saksi. 4 Februari, Sirul Azhar memberi kenyataan bela diri dari kandang tertuduh. 9 April, Azilah dan Sirul Azhar didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan hukum gantung sampai mati. 10 April memfailkan notis rayuan. 13 April, Sirul memfailkan notis rayuan terhadap sabitan dan hukuman mati mereka berdua. 2013, 24 Jun, Mahkamah Rayuan mendengar rayuan kedua-dua mereka. 23 hari bulan Ogos, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan dikemukakan Azilah dan Sirul dan membebaskan mereka. 23 Jun, Mahkamah Persekutuan mendengar rayuan pihak pendakwaan. Dan seterusnya, panel 5 anggota Mahkamah Persekutuan diporsikan Hakim Kota Tun Arifin Zakaria menangguhkan perbicaraan. Dan tahun berikutnya, 2019, 29 Januari, kes saman sivil Altantuya ditangguh selepas pihak pembelaan dan pendakwaan memohon untuk meneliti kenyataan berikut. 16 Desember, Azilah kemuka akuan bersumpah. Inspektor Azilah Hadri telah membuat akuan bersumpah di penjara Kajang memberitahu perintah untuk membunuh warga Mongolia Altantuya Saribu adalah arahan dari bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak. Mengakui untuk pertama kalinya bahawa dia dan Korporal Sirul Azhar Umar dalam komplot membunuh rakyat Mongolia itu, dia mendakwa bahawa dia hanya mengikut perintah tembak untuk membunuh. Dengan itu guys, mari kita teruskan pendedahan keterlibatan Najib Razak dalam pembunuhan Altantuya Saribu. Sirul Azhar Umar memberikan bukti yang membenarkan dakwaan tertuduh bersama Azilah Hadri yang membabitkan keterlibatan bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam pembunuhan Altantuya Saribu. Menurut bekas Peguam Negara Tommy Thomas, ini berdasarkan wawancara oleh seorang timbalan pendakwa raya kanan yang diarahkannya untuk bertemu Sirul di pusat tahanan immigration Villawood di Australia. Saya meminta seorang DPP senior untuk terbang ke Sydney bagi meminta izin pihak berkuasa di sana untuk menemu bual Sirul mengenai kewibawaan pengakuan Azilah. DPP kanan saya menghabiskan banyak hari untuk mewawancara Sirul di Villawood. Keterangan Sirul mengesahkan corroborate keterangan Azilah. Bersih bersama mereka ada credibility, terutama dengan mempertimbangkan bahawa mereka dipenjara di pusat tahanan yang berlainan di dua negara tanpa cara untuk saling berhubungan. Saya berpuas hati mereka bercakap benar, tulis Tommy dalam memoirnya My Story, Justice in the Wilderness. Thomas berkata, dia dimaklumkan Sirul sebelum ini telah memberitahu pihak berkuasa Australia bahawa dia diarahkan untuk membunuh seorang perisik asing, serupa dengan apa yang didakwa oleh Azilah. Kedua-dua Sirul dan Azilah bekas anggota pasukan Komando Khas Polis. Mereka disabitkan membunuh warga Mongolia pada tahun 2006. Bagaimanapun, Sirul melarikan diri ke Australia setelah Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Persekutuan kemudian mengembalikan keputusan bersalah terhadapnya dan sabitan hukuman mati. Australia mempunyai polisi tidak mengusir mereka yang sedang menjalani hukuman mati pulang ke negara asalnya. Dalam memoirnya, Thomas menyentuh pengakuan Azilah yang pertama kali dibuat saat menunggu kehukuman mati di penjara Kajang bahawa dia bersama-sama dengan Sirul membunuh Altantuya setelah arahan eksplisit tembak untuk membunuh, shoot to kill. Sila berikan komen anda.
Azila pada bulan Desember 2019 mendakwa arahan itu datang daripada Najib dan sekutu rapatnya Abdul Razak Baginda. Perincian ini terkandung dalam permohonan Azila kepada Mahkamah Persekutuan untuk menyemak semula sabitan dan hukuman matinya bersama dengan Sirul. Azila menyokong permohonan semakan dengan akuan berkanun yang sama yang pernah saya bacakan sebelum ini. Ini tidak hanya membabitkan Najib sebagai orang yang memberi arahan kepada Azila untuk membunuh, tetapi juga pembantunya Musa Safri karena membantu dan bersepakat dengan Najib, kata Thomas merujuk kepada SD itu. Pada SD bertarikh 17 Oktober 2019, Azila mendakwa Najib mengarahkannya untuk menangkap dan menghapuskan arrest and destroy Altantuya yang dikatakan oleh timbalan Perdana Menteri ketika itu sebagai perisik asing dan ancaman terhadap keselamatan negara. Bagaimanapun, Najib telah menafikan dakwaan tersebut. Sementara itu, Thomas dalam bukunya juga menulis ayah Altantuya Saribu Sitef telah membuat laporan polis kedua pada 2018 menggesa dibuka satu siasatan baru mengenai pembunuhan anak perempuannya berikutan kemenangan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum yang lalu. Bekas peguam negara berkata ketika itu, dia secara pribadi telah mengatur pertemuan dengan Ketua Polis Negara Fuzi Harun dan beberapa pegawai kanan polis lain, tetapi dimaklumkan tidak ada petunjuk baru dalam kes berkenaan. Thomas berkata, siasatan itu hanya bermula bergerak lebih dari setahun kemudian berdasarkan kandungan SD Azila dengan polis merekam penyataan saksi yang disebutkan dalam dokumen 32 halaman itu. Saya perlu menjadi sangat berhati-hati atas alasan yang jelas, tetapi satu perkara yang pasti, saya tidak dapat mengabaikan pendedahan yang dibuat oleh Azila dengan akuan bersumpah itu yang menjadi asas pemohonan kepada Mahkamah Tinggi di negeri ini, katanya. Pada 8 Desember lalu, sidang 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Malaya Azhar Mohammed bersebelah suara menolak permohonan semakan Azila. Azhar berkata Azila terus membisu mengenai apa yang dikatakan bukti baru sebagaimana yang dinyatakan dalam akuan berkanunnya sepanjang siasatan polis, berbicara di Mahkamah Tinggi dan rayuan berikutnya di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Permohonan Azila dikemukakan pada 5 Desember 2019 dengan alasan permohonan dimerahkan untuk menambah bukti lebih lanjut yang tidak dikemukakan semasa perbicaraan pembunuhan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Jadi saudara dan saudari, agak menarik pendedahan yang telah dinyatakan oleh Thomas dalam bukunya. Jadi benar atau tidak, Anda sendiri yang menilainya. Jadi sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Fikirkan dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.